Terima kasih Puan Nur Azura kerana jadi moderator kita pada petang ini dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat bersama untuk sesi kita pada petang ini juga. Uh, Sesi kita pada petang ini saya ambil tajuk sebenarnya daripada satu makalah atau artikel dalam surat khabar beberapa hari yang lepas dan tajuk artikel itu adalah Homelessness to Success. Kita tahu bahawa sebagai guru, kita mempunyai anak murid kita yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Dengan anak murid yang mempunyai cabaran-cabaran yang berbeza di antara mereka. Dan sebagai guru, kita merupakan insan yang sentiasa kena beri perhatian kepada latar belakang dan apa yang dihadapi oleh anak murid kita semasa mereka berada di rumah atau di luar sana. Bila mereka di sekolah, sememangnya kita beri perhatian yang penuh kepada anak murid kita. Kita sentiasa memberi tunjuk ajar yang sebaiknya. Kita sentiasa memberi bimbingan. Kita sentiasa memberi hikmat nasihat yang terbaik. Kita menjadi mentor, kita menjadi doktor kepada mereka. Kita menjadi penjaga disiplin mereka dan sebagainya. So, tugas seorang guru ni adalah amat penting, bukan saja di bilik darjah. Dan kisah yang saya nak uh, kongsi hari ini memang apa yang dilalui oleh seorang uh, bekas pelajar yang sekarang dah dewasa, seperti yang anda boleh lihat di gambar di sebelah kiri. Nama beliau ialah Josephine Lee dan saya gunakan Puan Narazurah, kita belajar minggu lepas, kita belajar tentang Magic School. Bagaimana kita nak terjemahkan artikel. So artikel itu keluar dalam surat khabar Star dan saya gunakan Magic School tool itu untuk menterjemahkan artikel itu. Can we have the next slide please? Tuan-tuan dan puan-puan, dari tiada tempat tinggal hingga berjaya. Dari semasa ke semasa kita boleh dengar kisah tentang individu yang melalui kehidupan yang mencabar dan akhirnya berjaya. Individu ini mengetahui bahawa failure is not an option kerana nak hidup, nak cari nafkah dan nak satu kerjaya dalam hidup mereka seperti yang dirasai oleh masyarakat pada amnya. Dalam surat khabar Star, artikel ini muncul pada 12 hari bulan Disember. Izinkan saya untuk baca apa yang diterjemahkan daripada artikel yang wujud dalam yang muncul dalam bahasa Inggeris. Pada kalanya, sebuah kisah terungkap yang menegaskan bahawa siapapun tanpa mengira keadaan boleh membina semula kehidupan mereka. Perjalanan Josephine Lee adalah satu bukti kejayaan semangat manusia kerana bukan saja dia berjaya mengatasi cabaran-cabarannya, tetapi dia juga mencapai kejayaan sebagai seorang ahli analisis data kanan yang berjaya di sebuah institusi kewangan di Australia dan kemudiannya di Singapura. Dan syarikat ini adalah syarikat daripada negara Australia, tapi sekarang ini terletak ada cawangan dia di Singapura. Perjalanan pemulihannya bermula pada usia 8 di sebuah perlindungan kanak-kanak yang bernama Rumah Hope di Paramount Garden, Petaling Jaya, Selangor. Next slide, please. Apabila dia cukup tua untuk bekerja, dia bekerja di sebuah stesen Miang. Sebelum itu, beliau dengan emaknya sentiasa berpindah randah rumah kerana tak mampu nak bayar sewa dan sebagainya. Pelbagai cabaran yang beliau hadapi. Dia bekerja di sebuah stesen minyak berhampiran untuk mendapatkan sedikit wang saku. Kemudian dia mula mempelajari literasi dan menjadi gemar untuk membaca. Dulu saya adalah kanak-kanak yang eksentrik di Rumah Hope, sentiasa asyik dengan buku. Secara perlahan-lahan, minat untuk belajar mula tumbuh dalam diri saya, membawa saya untuk meneroka minat-minat lain, seperti bermain gitar dan piano. Kata Lee.
Di sekolah, dia menghadapi kenyataan kejam tentang buli, menghadapi seksaan kerana tidak mempunyai pakaian seragam dan kasut yang betul. Sebagai cikgu, kita harus sentiasa melihat kalau anak murid kita sedang melalui keadaan sebegini. Dan bagaimana kita mungkin dengan bantuan PIBG dapatkan pakaian seragam yang sesuai untuk anak murid kita atau kasut dan sebagainya. Dengan hanya satu pasang kasut untuk setahun sepenuhnya, hari hujan memburukkan keadaan sehingga kasutnya koyak. Setiap orang berasal dari latar belakang yang berbeza dan memperjuangkan, dan kita sepatutnya memperjuangkan kebaikan daripada menghalalkan buli, kata beliau. Pengalaman ini memotivasinya untuk kembali ke rumah tersebut, rumah Hope tadi, suatu hari nanti untuk membantu kanak-kanak di sana. Setelah menamatkan SPM, Lee bekerja di stesen minyak dan klinik sambil mengejar pendidikan tinggi. Pada usia 23 tahun, dia pun berhijrah berjalan-jalan mencari peluang, ruang dan peluang sampai ke Hong Kong dan kemudiannya belajar di National University of Singapore. Kemudiannya dia menetap di Republik itu, di mana kerjayanya di Macquarie Group berkembang. Kejayaan Lee tidak mengaburkan asal-usulnya, tetapi telah menyemarakkan komitmennya untuk memberi balik kepada tempat di mana beliau dijaga, iaitu rumah Hope. Tempat di mana beliau membesar. Adik-beradiknya, mereka ada 57 adik-beradik. Menurut beliau, adik-beradik saya, dan saya merasa bertanggungjawab untuk membantu mereka kerana saya pasti tidak mahu mereka mengalami situasi yang sama ketika saya muda dahulu, kata Josephine. Next slide, please. Dengan mengumpulkan lebih daripada RM80,000 dengan sumbangan yang banyak daripada Macquarie Group Foundation dan rakan sekerja yang memberikan sokongan, dia bermatlamat untuk menyediakan pakaian seragam sekolah, kasut dan pendidikan untuk kanak-kanak di rumahku. Saya sentiasa berterima kasih kepada rakan sekerja saya dan pemimpin saya, terutamanya Verina Lim, untuk mentorship dan sokongan teguhnya dalam perkembangan peribadi saya dan inisiatif pengumpulan dana, kata Lee. Menekankan bahawa kebaikan dan belas kasihan mereka telah menjadikan bahagian terakhir perjalanannya mungkin jauh lebih. Lee sangat bersyukur kepada Rumah Hope kerana menyediakannya keluarga yang tidak konvensional dan tempat perlindungan yang selamat. Satu keadaan yang cukup berbeza. Beliau merancang untuk mengunjungi rumah tersebut pada bulan Mac tahun depan dengan niat membawa keluarga Macquarie-nya untuk bertemu dengan 57 adik-beradiknya di rumah itu. Untuk perjalanan membeli belah untuk persiapan kembali ke sekolah dan juga menyampaikan ceramah kerjaya. Dia berkata, saya berharap kisah saya dapat menjadi contoh hidup kepada kanak-kanak kurang bernasib baik yang tidak membenarkan status mereka menghalangi mereka dari mencapai kejayaan seperti yang beliau lalui. Akhirnya beliau berjaya. Kejayaan dicapai melalui daya ketahanan diri, bukan sekadar menerima kartu kemiskinan yang diberikan sejak lahir. Setiap orang mempunyai keupayaan untuk belajar dan mencapai impian anda adalah mungkin boleh berlaku, kata dia. Saya hanya mula membaca pada usia 12 tahun. Ambil masa anda untuk mengenali diri anda dan apa yang anda mahukan warisan anda menjadi. Setelah anda tahu, teguhkanlah impian anda dan terus maju, kata beliau.
Ini adalah artikel tentang beliau dan beliau sanggup kongsi hidup, pahit manis hidup dan akhirnya dapat berjaya. Dalam sistem persekolahan di negara kita, kita sebagai cikgu, pendidik, kita tahu ramai anak-anak kita mungkin melalui keadaan yang sama. Maka kita terpanggil bagaimana kita boleh membantu. Di sini saya boleh rasa kenapa masyarakat di Finland atau sistem pendidikan di Finland, di sekolah-sekolah mereka ada satu program yang dipanggil Let's Talk About Children, LTC. Kerana bukan saja kita nak sembang dengan rakan guru yang lain tentang prestasi akademik anak murid kita, tapi kita juga kena lihat dari segi sistem sosial dan sokongan emosi yang kita boleh beri kepada rakan-rakan atau anak murid kita. Dan kita sebagai satu kumpulan di sekolah, kumpulan guru, boleh lakukan pelbagai. Memanglah tanggungjawab guru ni amat berat. Kita tidak sangka kita patut buat semacam sebagai macam-macam tugas ini. Ramai yang berfikir di luar sana cikgu ni masuk ke kelas mengajar dan itulah tugasnya. Tapi sebenarnya kita boleh lakukan banyak perkara dan kita boleh bimbing anak murid kita sehingga berjaya. Kalau kita bagi sokongan sedikit, kita boleh meningkatkan motivasi mereka untuk berjaya. Ada yang datang daripada rumah anak yatim. Ada yang datang daripada keluarga B40. Ada yang datang daripada keluarga single parent dan sebagainya. Ibu tunggal, ayah tunggal dan sebagainya. Maka kita boleh berusaha mencari macam mana kita boleh bantu. Tuan-tuan dan puan-puan, believe in yourself and you will be unstoppable. Sebuah buku yang saya pernah baca, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat tajuk dia Unstoppable. Tadi saya ingat dalam muka kedua, slide kedua atau ketiga ada paparan buku tersebut, Unstoppable. Banyak, ada 40 lebih cerita dan satu tu adalah daripada seorang budak daripada Afrika yang akhirnya berhijrah, berjalan kaki beratus batu, beribu batu untuk nak pergi belajar di Amerika. Beliau berjaya dan berjaya menjadi seorang profesor kemudiannya. Ada banyak cerita-cerita sebegini tuan-tuan dan puan-puan dan saya rasa dalam kalangan anak murid kita perkara ini sentiasa berlaku. Tapi marilah kita sama-sama pastikan bahawa anak murid kita kalau mereka serba berkurangan tidak dibuli atau tidak dicerca oleh murid lain. Hanya kitalah boleh jadi benteng untuk pastikan anak murid tidak dibuli oleh anak murid yang lain. Believe in yourself and there will come a day when others will have no choice but to believe with you or to believe in you. So, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kita ada anak murid kita yang melalui semua cabaran-cabaran ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita berilah sokongan dari masa ke semasa sebagai guru. Remember, lihat slide yang berikutnya. Teachers are magic. So, kita yang boleh membawa perbezaan itu. Kita boleh memberi sokongan. Dan kita boleh sentiasa menjadi yang insan yang terbaik atau model teladan yang terbaik untuk anak murid kita. Kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu, satu lagi cerita yang juga keluar dalam berita 13 Disember, di mana seorang pemilik tanah, pemilik estate dekat Perak di air tawar. Dia sewakan tanah dia tetapi tak pernah kenakan apa-apa, sewa bertahun-tahun je. Dan bukan saja ini, bila nak bina bangunan baru, beliau sanggup nak memberi tajaan. Ini baru keluar 13 Disember berita ini di air tawar. Nampak macam orang yang biasa je. Dan dia sanggup nak jual tanah itu dengan harga yang lebih murah. Selain daripada itu, sanggup nak bagi tambahan pula untuk membantu anak murid. Kenapa dia kata, I am merely returning all the support I have been receiving
from Indian rubber tappers, he said. Daripada zaman dahulu, Penuri kata semua anak mereka datang ke sekolah ini dan mereka bantu di ladang saya. Inilah cara saya boleh kembalikan yang terbaik kepada sekolah ini, kepada mereka. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Ingat, ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber, makalah, majalah, surat khabar dan sebagainya. Dan of course daripada buku, daripada sembang profesional saya dengan Cikgu Nur Azura minggu lepas kita semua jumpa, banyak sesi-sesi kita dapat lakukan percambahan fikiran walaupun untuk beberapa minit sahaja. So remember, books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. It is easier to build strong children than to fix broken adults. Marilah kita sama-sama sentiasa positif, positif, positif. And remember, ilmu tu, reading is thinking, listening is also thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.